بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cingkih Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Terima kasih juga kerana sudi mendengar. Hari ini akak akan ceritakan dua kisah seram berkaitan dengan warung. Tapi sebelum tu, akak ada baca komen. Ada yang menulis, dia komen macam ni. Akak, kisah yang akak sampaikan ni kisah benar ke? Bagus soalan tu, akak suka dengar. Okey, ada juga yang menyatakan bahawa kisah yang akak sampai tu kisah dongeng. Kisah yang akak sampai tu mengarutlah. Tak apa, terpulanglah kepada yang menulis. Tapi apa yang ingin akak nyatakan bahawa pihak kami sendiri tidak mengetahui akan kesahihan untuk kisah-kisah yang kami sampaikan. Jadi apa kata kalau kita jadikan ia, ambil ia sebagai satu hiburan. Jadi kita ambil yang baik-baik je. Yang tak baik kita jangan ambil. Manfaat je kita ambil. Boleh tak macam tu? Jom korang dengar kisah warung yang pertama dari akak. Akak teruskan dengan kisah warung yang pertama. Kisah ni adalah milik seseorang yang dikenali sebagai Fadil. Fadil ni dia seorang lelaki yang tak mempercayai kewujudan hantu. Bagi dia lah, perangai manusia sekarang lebih teruk mengalahkan hantu. Itu bagi dia. Fadil bukanlah dia nak bercerita panjang lebar tentang hantu sekarang ni. Tapi dia nak bagi peringatan kepada kita semua bahawa di dalam dunia ni bukan kita sahaja yang wujud. Kisah seramnya Fadil begini bunyinya. Malam Sabtu, Fadil dia singgah di warung Lebay Hashim selepas dia balik dari tempat kerja dia. Macam biasalah, teh dan kuih tiaw memang kegemaran dia. Kemana pun dia pergi, kedai mana pun dia pergi, itulah antara menu kegemaran dia. Lebih-lebih lagi yang ada di warung Lebay Hashim ni. Memang disuka sangat, memang best, memang sedap. Tapi malam tu Fadil dia rasa semacam je. Sebab tak ada pelanggan lain selain dari dia pada masa tersebut sedang berada di warung Lebay Hashim tu. Lebay, awak malam ni tak ada pelanggan ni? Soal Fadil pada Lebay yang tengah duduk dekat kerusi. Televisyen dekat warung tu dibiarkan terpasang je tanpa sesiapa pun yang menonton, termasuk Pak Lebay tu pun memang dia tak tengok pun TV tu. Entahlah Fadil, aku pun naik hairan ni. Kau tengoklah warung hujung tu, bukan main ramai lagi. Lebay Hashim dia merungut kepada Fadil. Berkerutlah dahi Fadil ni bila dia melihat warung baru yang Lebay katakan tu. Hairan pula dia bila dia tengok kan. Sangat hairan. Setahu Fadil lah, masa dia ke tempat kerja siang tadi, tak ada pula warung dekat situ. Bila masa pula mereka bina warung tu cepat betul boleh siap. Terus ada ramai pelanggan pula tu. Pelik betul lah. Fadil dia pun teruskan juga menghirup teh dengan menjamah kuih tiaw buatan Lebay Hashim tu. Marvelous. Macam biasalah, tetap sentiasa sedap. Sedap betul lah kuih tiaw ni Lebay. Bodoh lah pelanggan-pelanggan warung tu tak perkena makanan dekat sini. Fadil dia memuji Lebay Hashim. Lebay Hashim tersenyum lah bila dia mendengar pujian Fadil tu. Sambil Fadil tengah asyik menjamu selera, sesekali dia memandang juga ke arah gerai dekat hujung sana tu. Struktur gerai tu sama macam gerai Lebay Hashim ni. Atap dia pun nampak sama. Cat dinding dia pun sama juga.
Itulah orang Melayu kita. Nak bersaing tapi meniru. Bawa-bawa lah cari idea sendiri. Tak pasal-pasal warung Lebah Hashim tak ada pelanggan yang lain malam ni. Kata Fadil sendirian dia mengomen sambil makan. Sesekali Fadil ni, dia ternampak juga Lebah Hashim yang tak terkalih matanya tu terus memandang Fadil yang tengah makan tu. Terharulah tu ada pelanggan setia macam aku ni. Walaupun dah hampir 2 minggu aku tak ke sini. Dia gelak. Fadil dia terusan juga berkata-kata sendirian sambil dia terus juga ketawa macam tu. Hampir 20 minit jugalah Fadil tu dia menjamu selera walaupun dia satu-satunya pelanggan yang ada time tu. Lepas tu Fadil dia bangunlah daripada tempat duduk dia. Dan dia pun meraba-rabalah ke dalam poket seluar dia. Dia nak ambilkan dompet dia. Dah selesai makan dia nak bayar lah. Tapi malangnya pada ketika tu Fadil dia cuba dapatkan juga dompet dia. Dia cuba raba-rabakan juga pada poket seluar dia. Tapi alamak, tak ada tak ada, betul-betul tak ada. Alamak lebay, dompet saya tercicir lah, kata Fadil bila dia dapat merasakan poket dia kosong, tak ada berisi. Lebay Hashim apa lagi, dia memandang tepat lah ke arah Fadil. Tak apalah, aku bagi makan free je, tapi ada syarat, kata lebay kepada Fadil tu. Fadil dia pun membalaslah pandangan lebay tu. Degupan jantung Fadil jadi laju tau. Laju dan semakin laju. Berdebar dia. Syarat apa pula ni lebay? Soal Fadil sedikit tersengih, tapi tersengih yang segan tau. Lebay Hashim dia terus menerus juga. Dia memandang Fadil tanpa berkedip mata dia. Lebay pun bangun dari kerusi dia, tempat dia duduk. Kemudian dia berjalan perlahan menuju ke arah Fadil. Dalam hati Fadil, dah kenapa dengan orang tua ni? Nak berdrama apa pula malam-malam macam ni? Pandang aku macam tu, jalan macam tu. Semakin lebay tu mendekatkan diri ke arah Fadil, televisyen dekat belakang tadi kan terpadam. Semakin lebay tu melangkah lagi, lampu dekat warung tu pula terpadam. Apa pasal ni? Rungut hati Fadil. Tiba-tiba, aku nak kau bagi aku darah kau, gertak lebay Hashim dengan raut wajah yang entah macam manalah tiba-tiba bertukar menjadi wajah orang tua berkedut 1000 dan juga wajah yang menggelebih macam tu. Pipi lebay Hashim berlubang menampakkan susunan gigi dia yang ada darah warna hitam macam itulah, darah dah pekat, dah busuk. Mulut Fadil tiba-tiba seolah-olah macam terkucir rampat tau. Badan Fadil menggigil. Biar betul apa yang aku sedang pandang ni. Ya Allah, sedarkan aku dari mimpi ngeri ni. Ya Allah. Bicara Fadil dalam keadaan cemas. Dia tak mampu nak berkata apa-apa. Fadil dia cuba memalingkan muka dia untuk melihat apa yang dia dah makan tadi. Sebab hati Fadil dia dah rasa macam ada yang tak kena dengan warung tu. Dia nak zahirkan juga, ya ke ni lebay Hashim? Ya ke ni? Bagai nak terkeluar kedua biji bola mata Fadil bila dia tengok ke dalam pinggan yang baru je dia makan tadi. Bukan makan pinggan, tapi makan makanan dalam pinggan tu. Bukannya ada kuih tiaw tau dalam pinggan tu. Memang dah habislah kuih tiaw dia dah makan. Tapi penuh dengan ulat yang masih hidup. Ulat-ulat tu berkeadaan masa dia tengok tu meliuk lintuk. Di dalam gelas yang baru je dia minum tadi pula ada saki baki darah yang hanyir baunya. Selebihnya memang dah selamat lah. Si Fadil tu dah hirup masuk dalam perut dia. Memang dah gitu. Dah masuk dah dalam tengkuk dia. Dah rasa dah meloyakan. Perut Fadil dia mulalah rasa dalam perut tu bergolak-golak macam tu. Dia rasa macam mual, nak muntah. Aku nak berniaga, kata lembaga yang menyerupai lebay Hashim tu. Lembaga dekat hadapan Fadil sekarang ni, lembaga yang berwajah hodoh tau. Kuku dia meliang liuk panjangnya kuku tu. Debaran jantung Fadil bila tengok kuku tu jadi semakin kuat
Saat tu juga kemudian barulah dia teringat pesan mak dia siang tadi. Fadil, kau jangan singgah warung dekat ujung simpang 3 tu malam nanti, kata mak dia. Fadil pun jawablah, kenapa mak? Ada orang kampung pernah kena kacau dekat situ. Gerai lebah Hashim patutnya ada satu je. Ada orang nampak ada 2 gerainya. Biar betul lah mak ni. Mengarut je lah. Itulah orang Melayu. Nampak gerai lebah tu maju sikit je, terus buat cerita kawasan gerai tu berhantu lah, apalah. Kata Fadil, dijawabkan pada mak dia. Ikut kau lah nak percaya ke tidak. Yang mak tahu, dulu dekat situ memang ada warung sebelum lebay Hashim tu bina warung tu. Entah macam mana satu hari tu, lori bawa tanah. Pemandunya tu mabuk agaknya. Dia rempuhnya warung tu sampai meninggal pemilik warung tu. Si deraman tu. Cerita mak Fadil ni panjang lebar pada Fadil. Habis mak nak kata deraman tu dah jadi hantu lah ya. Apa benda lah mak ni. Percaya sangat benda-benda macam tu. Fadil tak percayalah hantu-hantu ni. Fadil dia menafikan kata-kata mak dia. Sekarang kau patut bayar apa yang kau dah makan dan minum tadi. Desak lembaga di hadapan Fadil membuatkan fikiran Fadil ni, dia sedang flashback balik semula perbualan dia dengan mak dia pagi tadi kan. Lepas tu tiba-tiba hilang perbualan tu. Tiba-tiba lembaga tu pula cakap macam tu. Fadil dia cubalah menggerakkan badan dia sebab dia nak cabut lari. Tapi kaki dia pula, dia macam dah terpasak tau dekat bumi. Dah tak terangkat pun kaki dia. Apatah lagi, dia nak melangkah, nak melarikan diri. Memang tak sempat. Peluh dia mula membasahi tubuh si Fadil ni. Kalau aku mati dek kerana sebab syaitan ni, aku redha. Bisik hati Fadil semasa peluh dia mencurah-curah macam tu. Dah takut sangat. Tapi dia rasa kesal sebab dia dah menidakkan kata-kata mak dia. Mak dia dah nasihat dia, tapi dia tetap juga mengatakan bahawa dia tak percayakan. Macam tu, dia tak ada cakap, mak saya tak percaya hantu, tak ada. Tapi dia menyatakan seperti dia menempis apa yang mak dia kata macam tu. Sekarang bersedialah kau untuk mati, teriak lembaga tu. Lepas tu taring lembaga tu mulalah sampai mendekati kepada leher Fadil. Kejap, kejap, kejap. Aku ada benda nak tanya dekat kau ni. Boleh tak? Sempat Fadil soalkan kepada lembaga tu secara tiba-tiba tau. Walaupun dalam keadaan tersebut, Fadil ni masih dalam keadaan terketa-keta. Taring lembaga tu dah pun berada dekat dengan kerongkong Fadil. Tapi sempat lagi dia membalas pada kata-kata persoalan Fadil tu. Apa dia? Dia tanya macam tu. Disoalkan pula kepada si Fadil ni dengan muka yang garang, lepas tu muka yang mengerikan. Kau ni bukan vampire kan? Soal Fadil walaupun dia dalam keadaan takut-takut, sempat dia melawak. Dia cuba berkelakuan macam tu sebab dia tak ada idea tahu macam mana nak selamatkan diri dia. Vampire abah kau. Aku ni hantu Malaysia lah bodoh. Jawab lembaga tu dengan marah. Ngok hantu Malaysia. Gigitlah kat tangan ke, kat kaki ke, nak leher juga apa hal? Fadil dia melawan juga dalam keadaan dah tak lawak dah, serius dah. Kau ni memang nak cari pasal. Peduli apa sama aku? Kata lembaga tu sambil dia mula memegang leher Fadil tau. Lepas tu Fadil dia menjerit, dipanggil mak dia. Mak, tolong Fadil. Mak. Dijeritkan mak, mak, mak semahu-mahunya. Lepas tu lembaga tu ketawakan dia. Lepas tu lembaga tu siap perli lagi kat dia. Dah tua bangka mengadu dekat mak lagi. Lembaga tu sindir dia macam tu. Tiba-tiba, sudahlah tu Draman. Kau berdendam pasal tak dapat mengurat aku dulu. Anak aku pula kau nak bunuh. Sapa satu suara yang datang daripada arah belakang. Betul ke apa yang aku nampak ni? Mak! Kata Fadil. Dia terkejut bila tengok itu suara mak dia. Mak, tolong Fadil. Mak, tolong Fadil. Fadil dia menjerit semahu-mahunya time tu.
Kau ingat aku selera sangat ke? Dah lah lagi berkerak. Aku bukan nak pun, gertak je. Aku nak minta tolong kau ni. Tolong aku. Lapor polis. Jenazah aku ada yang tertinggal. Tolong aku. Aku cuma nak minta tolong. Jelas hantu deraman tu sambil dia menunjukkan ke arah Semak Samun dekat kawasan situ. Dekat situlah anggota badan dia yang tak ditemui tu berada kat situ. Pagi Ahadnya selepas tu, Fadil dia membacalah Harian Metro Ahad. Bukit Katil, Melaka. Pihak polis negeri menyiasat kembali lokasi kemalangan maut 12 tahun yang lepas kerana ada saksi mendakwa mayat mangsa deraman bin Budin sebenarnya tidak sempurna. Hampir 2 jam pihak forensik melakukan siasatan, akhirnya dakwaan itu ternyata benar. Pihak polis menemui serpihan tengkorak dan tulang jari yang sudah terkambus sekian lama di kawasan Semak Samun berhampiran. Macam itulah. Jadi Fadil, dia dengan mak dia lah situasi ni. Fadil, mak dah siapkan sarapan ni Kau makanlah. Mak nak keluar, mak nak berzumba sekejap dengan Wan Limah dan Makcik Rokiah Jongang tu, kata mak dia. Fadil dia apa lagi? Dia pun pergi ke dapur. Sebaik sahaja turun saji dia buka, teh dan kuih tiaw dah terhidang di hadapan Fadil. Perut Fadil mulanya ada selera nak makan, tiba-tiba dia jadi bergelodak balik semula, dia mual balik semula, dia teringat balik semula, dia nak termuntah. Sekian untuk kisah yang pertama. Akak teruskan dengan kisah warung yang kedua bertajuk Warung Misteri. Kisah dia macam ni. Satu petang tu kan, petang tu hujan lebat menyirami Pekan Kuala Ketil, Kedah dan kawasan sekitarnya. Tapi bagi kaki pancing seperti Samad, Budin dengan Syam, hujan bukan halangan untuk mereka melepaskan gian mereka bersama dengan hobi yang sama. Sama-sama hobi memancing mereka tu. Samad terutamanya. Cuti hari Minggu memang dinantikan dan itulah peluang keemasan untuk bersama batang joran dia dan pelbagai peralatan memancingnya tu selepas sentiasa keluar pagi, lepas tu balik lewat senja pada hari biasa sebab komitmen kerja yang tinggi. Malah berikutan desakan naluri dia yang mencengkam jiwanya tu, Samad kerap menghabiskan hari Minggu dengan memancing di tali air kecil dekat kampung dia je. Jadilah, biarpun usahanya tu sesekali berkesudahan tanpa bawa hasil pun dan dia balik dengan tangan kosong, semuanya tak pernah mematahkan semangatnya. Mahu tak mahu, Budin dengan Syam dia terpaksa melayan Samad melunaskan giannya tu nak memancing. Mereka masak sangatlah dengan keinginan rakan mereka tu yang mereka berkawan sejak kecil lagi. Biarpun kedua-duanya bukan kaki pancing sejati dan lebih kerap memancing sebab melayankan kerenah rakan dia tu. Satu petang, nafsu Samad ni sekali lagi dia bergelora tau. Selepas Budin bercerita mengenai lubuk buntar. Kononnya lubuk buntar tu lubuk udang galah yang pernah ditaklukinya bersama-sama Wak Paiman satu ketika dulu. Biarpun hanya mengikuti sebab nak jaga hati orang tua tu kan. Kejayaan Budin, dia berjaya bawa pulang 7 udang galah sebesar bateri lampu picit, membuatkan Samad dia dah tak mampu dah nak duduk diam. Tercabar dia rasa, aku nak pergi. Jomlah, kau tengok ke arah sana. Langit nampak cerah je. Alah, jangan risau. Makan dengan duit minyak aku tanggung. Kata-kata manis Samad tu yang akhirnya tak mampu lagi ditolak oleh 2 orang rakan karibnya tu. Makanya rakan karib dia memang terpaksa ikutkan apa yang diinginkan tu. Tepat waktu yang dijanjikan, kereta dipandu Syam meredah hutan lebat menuju ke Lubuk Buntar. Setibanya mereka di Pekan Serdang, tak ada setitik pun hujan. Tanda-tanda hujan juga tak ada pun kelihatan. Samad orang paling gembira sebab telahan dia tu terbuktinya benar hujan tak jadi.
Hampir 1 kilometer sebelum sampai ke Pekan Lubuk Buntar tu, Budin dia pun suruhlah Syam ni membelokkan kereta masuk ke kawasan ladang kelapa sawit, dan selepas 2 kilometer mereka tiba ke destinasi tujuan. Ketika tu jam 5.30 petang. Memang betul lah kata Budin, tak sampai setengah jam dilabuhkan umpan, hujung joran Samad mula berdenyut-denyut, menandakan umpannya tu dah dilamar sesuatu. Jadi dia rasa happy gila kot. Sebagai kaki pancing, dari riak hujung batang jorannya tu, Samad dia dapat meneka umpan dia ni sebenarnya dah pun dimakan udang galah, bukan ikan ni. Ini bukan kaling-kaling ni, udang galah. Confirm. Samad dia segera mengangkatkan joran dia dengan penuh hati-hati. Berbekalkan kepakaran dia yang memang dah ada, muncullah udang galah terketis-ketis di permukaan air. Gembira Samad, memang tak terperi sangat gembira dia time tu. Selang tak lama, giliran Budin pula dia naikkan udang galah. Tapi tak adalah sebesar yang Samad dapat tadi, cuma sebesar ibu jari kaki je. Okey lah. 3 jam berlalu, Samad dengan Budin silih berganti tau. Dia naikkan udang galah, masing-masing dapat udang galah pelbagai saiz. Cuma Syam je belum lagi dapat menaikkan udang galah. Hanya 2 ekor ikan teroboy je sebesar 3 jari macam tu, itu je. Dalam keasyikan dia menaikkan udang galah tu, antara sedar dengan tak sedar je, malam dah mula menyelimuti mereka bertiga. Jadi Samad dan Budin dia seakan-akan tak kisah dengan kehadiran malam, sebab dah excited sangat, seronok dapat udang. Mereka tetap setia menghadap batang joran dia tu. Mereka tetap juga nak pancingkan udang. Sebaliknya Syam dia dah mula rasa bosan weh. Dia rasa jemu tau. Umpan dia langsung tak menarik minat udang galah. Mungkin dia kurang pengalaman kot. Dia kemudian dia masuk ke kereta dan dia baring dekat atas cushion sambil dia dengar radio. Akhirnya dia pun terlelap kat situ. Apabila terjaga, jam di papan pemuka keretanya tu menunjukkan jam 12.30 pagi. Cepat-cepatlah Syam ni dia keluar dari kereta. Dalam keadaan yang sama-sama malam macam tu, dia ternampak bayang-bayang Samad dan Budin yang masih terpacak dekat tepi tebing sungai. Seakan-akan dia tak mengambil tahu langsung mengenai perjalanan masa. Khusyuk sangat memancing. Oi, dah lah tu, dah pukul 12.30 pagi ni, laung Syam kepada mereka. Alah, awal lagi lah, kedengaran Samad membalas tau. Korang tak nampak ke langit hitam semacam je? Kalau hujan, susah nanti, kata Syam. Dia bukan memberi alasan, tapi keadaan memang betul-betul macam tu. Akhirnya, Samad dan Budin dia mengalah. Berapa ekor dapat? Soal Syam selepas dia menggerakkan kereta dia. Lepas tu dalam kegelapan malam tu dia pun keluar dari ladang kelapa sawit tersebut. Hari ni dalam sejarah babe, aku dapat 15 ekor. Bagi tahu Samad dia dapat 15 ekor. Aku 10 ekor, celah Budin yang duduk dekat belakang. Ketika sampai ke jalan raya, hujan renyai-renyai membasahi cermin kereta dan jam menunjukkan hampir pukul 1 pagi. Alamak, aku ada masalah dengan perut aku ni. Tiba-tiba Syam dia bersuara, dia lapar. Faham? Kalau jumpa kedai makan nanti berhenti je, kata Samad. Depan tu nampak macam ada kedai makan. Pantas Budin ni pula dia bagi tahu kepada 2 orang rakan dia tu. Syam dia memberhentikan kereta dia dan ketika mereka keluar, hujan tetap juga renyai-renyai lagi. Lepas tu mereka turunlah daripada kereta dalam keadaan hujan renyai tu, pergi masuk ke warung tu. Mereka tarikkan kerusi dalam warung tu. Lepas tu mereka duduk kat situlah. Keadaan kedai makan tu sunyi sepi, tak ada pelanggan lain kecuali mereka sahaja. Lampu dalam kedai makan tu juga kelihatan malap je, suram je. Tak ada pun mood macam kedai yang okey je. Semua peralatan dalam kedai tu juga nampak usang je. Lepas tu datang seseorang. Nak minum apa? Seorang gadis menghampiri meja mereka. Dan yang peliknya, perut Syam dah tak lagi buat lapar. Dah tak ada dah. Buatkan kami tertarik gelas besar. Pesan Samad.
nak makan, tanya gadis tu lagi. Langsung gadis tu tak senyum langsung ke arah mereka tau. Muka dia statik je macam ini saya juga senyum. Tak senyum langsung. Mestilah perut tengah berkeroncong ni. Makanan apa yang ada kat sini? Tanya Samad dengan galak tapi bersopan lah. Sebab dia lah tauke pada malam tu. Semua ada. Mi goreng ada, mi kuah ada, nasi goreng ada, macam-macam lagi ada. Balas gadis tu lembut je. Sekali lagi, dia walaupun lembut tapi dia tak senyum. Kecuali renungan mata gadis tu je yang tajam dan juga dia merenung jauh ke arah mereka. Saya mi goreng, kata Samad. Nasi goreng, pinta Budin dan Syam dia pun menyambung. Dua. Mereka pun merenung ke arah gadis yang kelihatannya gadis tu nampak macam tak sihat, dia nampak pucat. Barangkali mungkin dia letih kot sebab seharian kan melayan pelanggan, itu fikir mereka lah. Gadis tu dia berlalu lepas tu dia tinggalkan meja mereka. Masa gadis tu melangkah, bau dia, bau harum tau, wangi sangat dapat dihidu oleh hidung mereka. Sangat-sangat harum dan bau tu semakin kuat dan semakin kuat dapat dihidu oleh mereka. Gadis tu hilang di sebalik dinding yang menjadi pemisah dengan tempat menyediakan makanan. Hanya tinggal mereka bertiga je di luar pada ketika tu. Suasana sunyi dan suasana yang hening semakin terasa dalam hujan renyai-renyai yang masih juga turun. Tak ada satu pun kenderaan di tepi jalan raya. Belum sampai 5 minit, gadis tu muncul semula dengan membawa dulang berisi makanan dan minuman yang mereka pesan. Sangat-sangat sekejap. Tak sampai 5 minit. Itulah yang ditulis. Ketiga-tiganya tu, dia kerutkan dahi dia bila dia fikirkan semuanya yang tersedia tu sangat cepat. Melihatkan tak ada pelanggan lain, dek kerana perut mereka pun dah berkeroncong, dah lapar, persoalan tu jadi hilang serta-merta tau. Mereka terus juga menjamah makanan tu. Dia tak peduli dah janji makanan. Sambil makan, Budin ni dia sempat tau menjeling ke arah gadis tu yang tengah duduk berhampiran meja yang menempatkan laci tempat letak duit kan. Dilihatnya gadis tu merenung tajam je ke arah mereka dengan pandangan yang menakutkan. Rasa lain macam jugalah dia dibuatnya. Dah kenapalah duk perhatikan aku makan ni. Selesai makan, Samad dipanggilkanlah gadis tu sebab dia nak bayar harga makanan tersebut. Selepas tu, sekali lagi mereka meredah hujan, mereka masuk ke dalam kereta selepas dah settle bayar semua. Lepas tu mereka pun bersembang lah. Murah lah makanan kat kedai tu. Semuanya baru RM50. Kata Samad seakan-akan dia macam tak percaya. Banyak kot kita makan. Takkan itu je. Macam tu. Ya ke? Nasi goreng tadi boleh tahan. Sedap dia. Belum pernah aku jumpa nasi goreng yang sesedap macam tu. Lain kali kita boleh datang lagi kat sini ni, jawab Budin. 2 hari selepas tu, Budin memang betul lah. Dia datang lagi nak repeat pergi makan dekat tempat tu. Kali ni dia bersendirian sebab kerja dia sebagai pemandu lori barang tu membuatkan dia terpaksa merayau ke seluruh pelosok daerah bersama kelendan dia. Nama kelendan dia tu Aziz. Hari ni dibawakan Aziz. Maknanya dia tak bawalah rakan dia yang 2 orang lagi tu. Hari ni aku nak belanja kau makan dekat satu kedai. Makanan dia sedap gila. Murah lah tu, kata Budin bersemangat. Tapi setiba je dia di tempat yang dia rasakan lokasi kedai yang menarik tu, dia tercengang. Dia berhentikan lori dia dekat tepi jalan. Dia turun. Lepas tu, dia garuk-garukkan kepala dia yang memang tak gatal pun. Hairan aku. Aku rasa sini kedai makan tu. Memang betul, babe. Aku rasa masih lagi sama simpang ni juga. Aku lalu sini dengan kawan aku sini. Sini, memang sini. Sinilah kedai tu. Sedang kepalanya tu diserbu dengan pelbagai tanda tanya di sini.
sebuah motosikal yang keluar dari simpang yang disebut tadi menuju ke arah mereka dan berhenti betul-betul dekat hadapan Budin. Kenapa? Sesat jalan ke? Soal lelaki tua dia ada pakai kopiah putih yang sedang menunggang motosikal, dia lalu kat situ. Tak, sebenarnya saya ni hairan pakcik. Baru 2 hari lalu saya dengan kawan-kawan saya makan dekat satu kedai dan saya rasa kedai tu, pakcik, kedai tu kat sini. Tapi sekarang saya tengok kedai tu dah tak ada. Jawab Budin dalam keadaan blur. Astaghfirullahalazim. Kalau pakcik bagi tahu sesuatu jangan terperanjat ya. Balas lelaki tua tu kepada Budin. Sebenarnya dah ramai orang yang kena. Lebih-lebih lagi orang yang lalu lewat malam kat sini. Sebenarnya dulu memang ada gerai makan kat sini. Tapi kedai tu dah terbakar dah nak. Pemiliknya pun dengan anak gadis dengan isterinya mati terbakar. Sebab tak sempat diselamatkan. Mereka pun tak sempat nak selamatkan diri. Dah 20 tahun dah peristiwa ngeri tu berlaku. Kata lelaki tu dalam keadaan cuba untuk menenangkan pada Budin. Habis tu, apa yang kami makan malam tu? Soal Budin dalam keadaan terpinga-pinga. Susah pakcik nak cakap. Awak faham-faham je lah ya, kata pakcik tu. Serta-merta lah bulu roma Budin ni jadi tegak. Tekak dia juga tiba-tiba dia rasa loya semacam. Macam tu jugalah yang dialami oleh Samad dengan Syam. Sebaik sahaja Budin ni bagi tahu mengenai peristiwa tersebut. Rupa-rupanya mereka ni makan di kedai makan yang dah lama menjadi sejarah. Barulah mereka sedar setelah mengetahui segala-galanya sangat hening dan sangat sunyi di kedai tersebut semasa mereka berada dekat situ. Ditambah pula dengan keharuman yang menusuk hidung mereka. Dari cerita yang pernah didengar, biasanya juadah yang dihidangkan hanya cacing dan benda kotor lain. Serta-merta mereka ni termuntah. Dan tentu sekali kita semua dapat bayangkan bagaimana bila kejadian seumpama ini berlaku. Macam itulah untuk kisah yang kedua. Sekian saja 2 kisah untuk kali ini. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai teladan. Apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Seandainya kisah pada malam ni agak tak masuk akal, akak mohon maaf. Dan apa kata kalau kita ambil jadikan ia sebagai hiburan sahaja. Kita enjoy sahaja. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Bye korang. Assalamualaikum. Akak minta maaf tau. Bye.